Okay. Saya start. Mana dia tak? Okay, tajuk baru hari ni ya. Kita start tajuk baru. Tajuk ni pun tak macam tajuk maths lain, dia tak perlu pengiraan yang banyak. Dia ada pengiraan tapi tak banyak lah. Tak banyak macam apa tajuk-tajuk apa tu kuasa-kuasa tu kan kita tak perlu kira. Itu yang ni hanya kita tengok nak melukis graf. Okay. Tajuk ni kita akan belajar tentang proses pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data. Okay, macam ni kita nak kumpul data, kita nak terangkan kat orang macam mana, kita nak belajar macam mana, kita nak present kat orang data. Data tu macamnya contoh kita, macam awak duk tengok setiap hari ya, berapa orang sakit COVID, berapa orang kategori 1 COVID, kategori 2 COVID, negeri-negeri ikut negeri. Itulah kita nak kumpul data macam tu. Kita nak belajar macam mana kita nak kumpul data, maklumat-maklumat dan kita nak wakilkan dia dalam bentuk apa. Macam kita tengok apa yang tiap hari dia perhabaqkan. Okey, kemarin berapa puluh ribu orang kena. Okey, sebelum tu berapa. Tu dia tunjuk dalam bentuk apa? Dia tunjuk dalam bentuk ni. Kejap saya tunjuk kat awak macam mana. Okey. Ni nampak kan? Nampak kan kita punya, saya duk tunjuk ni Telegram saya ni. Macam mana dia tunjuk COVID dalam bentuk pengendalian. Ini statistik kan ni. Yang ni adalah tajuk pengendalian data. Pengendalian data ni jatuh bawah statistik. Okay, statistik ini macam ni. Dia, ini kita panggil carta palang. Okay. Kemarin kes berapa? Mula-mula dia turun. Okay, kemudian dia naik. Kemarin 24,000 orang sakit COVID. Macam tu lah. Okay, inilah maksud saya pengendalian data. Okay, kemudian dia kumpul. Ini dah, ini di mana nak, tak ada carta bar. Ini lain. Ini lain. Tak ada carta palang. Carta apa? Carta pi. Okay. Tak apalah. Okay. Proses pengumpulan dan pengorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data. Okay. Ini adalah statistik Okay, kita ada banyak kaedah kan. Kaedah kita nak kumpul data, kita temu bual orang. Okay, lepas tu kita buat soal selidik ataupun tinjauan. Okay, macam contoh dekat sini dia bagi program televisyen yang digemari oleh setiap murid. Okay, pemerhatian. Kita tengok bilangan kereta yang lalu melalui satu persimpangan jalan raya setiap jam. Okay, lepas tu kita buat eksperimen. Ada pelbagai kaedah pengumpulan data. Ini adalah salah satu daripadanya. Ni awak kena ingat ni. Sekejap kalau soalan dia keluar, kaedah pengumpulan data apa? A, B, C, D. Bukan kaedah pengumpulan data. Awak kena boleh pilih lah. Awak kena tahu cara dia. Temu bual, tinjauan, pemerhatian dengan eksperimen. Okey, bagaimana kita nak klasifikasikan data? Ini yang penting.
akan ada dua jenis data. Data yang kita kategorikan dalam bentuk ciri-ciri. Contohnya, contoh kat sini, apa saya nak beritahu, dia macam bentuk, cari bentuk berwarna berbentuk bulat. Macam bola bulat, apa lagi bulat? Buah rambutan bulat, buah Gula-gula. mata kucing, bulat. Itu kategori bentuk ciri-ciri. Kita tengok bentuk dia bulat. Lepas tu cari barang dalam bilik darjah tu yang berwarna merah. Kita kategorikan dia dalam ciri lah, bukannya nombor. Okay, macam ni numeric ni kita ikut nombor. Okay, siapa mendapat markah kurang daripada 40. Itu kuantiti. Okay, kita kira ikut kuantiti. Okay, setiap hari Pakcik Ali dapat jual nasi lemak berapa bungkus. Hari Isnin 10 bungkus. Hari Selasa 15 bungkus. Macam tu. Itu bilangan kan, ikut kuantiti. Kita diukur menggunakan angka. Kat sini bilangan buku yang dibaca seminggu. Permainan badminton, masa senaman. Okay. Yang tidak boleh diukur macam tu lah. Macam saya kata tadi, peri jantina, warna kereta, perisa gula-gula dan kumpulan darah. Okay, contoh satu tengok. Okay, sebelum tu tengok yang hak sini, data numerik ni. Numerik ni ikut dia kena kira dengan menggunakan nombor lah kan. Dia ada dua jenis. Okay, tengok sini. Dia ada data diskrit dan data selanjar. Okay, apa dia data diskrit? Okay, data diskrit yang diukur dalam unit keseluruhan. Contoh, bilangan ahli dalam satu keluarga, 6 orang. Data selanjar diukur mengikut skala berterusan, iaitu jisim badan. 53, 5. Dia ada banyak. Selanjar ni ada banyak. Dia banyak. Ini satu saja, macam bilangan ahli 6 orang. Dia bukan ada 6.1, 6.5. Dia ada bilangan dia tertentu lah. Itu dia panggil data diskrit. Macam waktu tu data selanjar. Pukul 10, 10.30, 10 suku, 10 5 minit, 10 itu adalah data selanjar. Dia macam berterusan. Macam kalau data diskrit tu bilangan jam tangan. Bilangan orang yang pakai spek mata. Kita boleh tahu dah. 10 orang, 15 orang. Okay. Itu bilangan yang diukur dalam unit keseluruhan. Nanti bila kita buat latihan tu akan boleh bezakan apa dia data diskrit, apa dia ada data selanjar. Ini kalau awak belajar lanjut, awak belajar dalam mat tambahan. Okey, kita akan belajar apa dia data diskrit dengan data selanjar dalam matematik tambahan. Kalau awak ambil lah, kalau awak tak ambil, tak belajar lah. Okey. Okey, contoh satu kat sini dia kata suhu badan setiap murid. Suhu badan setiap murid, ni semua masuk tak? Okey. Suhu badan setiap murid ini dikategorikan sebagai data numerik. Sebab suhu badan tu dalam bentuk nombor. Okey. Bilangan pokok ditanam di setiap daerah. Okey, bilangan tu, nama pun bilangan. Okey, bilangan tu maksud dia nombor lah kan. Berapa. Jadi itu adalah data numerik. Okey, punca kemalangan di jalan raya. Bila orang tanya punca kemalangan, ini data apa?
data kategori. Okey. Punca kemalangan dia apa? Cuai. Dia tak tulis dalam bentuk nombor kan? Cuai. Lagi satu apa alam semula jadi macam contoh je hujan, Gempa bumi. licin kan. Gempa bumi. Ada gempa bumi. Ah, Kemalangan jalan raya. contoh. Contoh apa? Sebab Apa tu banjir kilat Tribong? banjir boleh sebabkan kemalangan jalan raya ke? Oh tak. Macam cuaca lah kan. Cuaca boleh menyebabkan kemalangan. Okey, sebab apa cuaca? Sebab hujan lebat contohnya. Hujan lebat. Bila hujan lebat, kita bawa kereta. Lepas tu tiba-tiba kena break, licin kan. Itu cuaca. Itulah kita tak boleh tulis dalam bentuk nombor kan. Punca kemalangan ni kita tak boleh tulis dalam bentuk nombor. Itu maksud dia data kategori. Okey. Suhu badan ni semua nombor. Nombor. Berapa darjah awak, suhu badan awak yang normal berapa? Siapa tahu suhu badan manusia normal berapa? 36. Ya, macam mana awak tahu B? Ha? Macam mana awak tahu? Saya masih ingat-ingat ah. Awak kan sekarang ni semua masuk kedai kena scan suhu. Betul. Kan, kalau tidak dulu saya tanya, dulu ingat saya tahun 2017 kot saya ngajak, saya tanya. Soalan yang sama, suhu badan normal berapa? Tak tahu, seorang tak tahu, budak tingkat satu. Kelas mana tu saya tak ingat dah. Tapi memang tak tahu. Saya kena habang kata, suhu badan manusia yang normal 36.5. Sekarang ni semua tahu. Sebab apa? Sebab nak masuk kedai semua kena scan suhu. Berapa kalau tak normal berapa? Lebih daripada ataupun kurang. Lebih daripada 38. Ya, 38 ke atas itu suhu badan yang tak normal, demam. Okey. 37.5 pun dikira demam lah. Okey. Itu buat benda kadang-kadang kan ada hikmah di sebalik masalah kita sekarang ni. Okey. Okey. Contoh yang kedua. Okey, ini kita panggil data. Data dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 20 data untuk 20 keluarga. Okey. Bilangan anak. Ini bilangan anak. Satu keluarga dia ada 2 orang anak. Satu keluarga dia tak ada anak. Satu keluarga lagi ada seorang anak, 2 orang anak. Semua. Yang paling ramai sekali 4 orang anak ni. Ini. Ini kita nak bubuh dalam jadual kekerapan. Ini kita belajar tentang jadual kekerapan. Macam mana? Apa Tentang dia mood semua jadual? benda. Apa dia? Tentang mood semua benda. Benda ni Yang awak dah macam paling belajar dah kan? betul lah. Ya, awak dah belajar masa Saya ingat tapi darjah 6. saya ingat tapi tak ingat-ingat. Ingat-ingat tapi lupa. Ingat-ingat lupa. Lupa. Ini kita panggil data tidak terkumpul. Ini kita panggil data mentah. Semua ni data tak terkumpul. Okey. Kita tak kumpul data. Data tak terkumpul. Iaitu data mentah. Ini data mentah. Sekolah rendah pun dah belajar dah. Ini tak proses lagi. Ini data belum diproses. Data tak terkumpul ni. Semua ni. Okay. Ini macam mana kita nak buat. Tengok ni. Ini kita panggil gundalan. Pernah tengok ada gundalan? Gundalan?
Yes. Pernah yang macam belajar masa dia jatuh. Kita kira. Okey. Macam contoh dia kita kira Tapi tengok saya selalu tak ingat. nombor 1. Kita tengok nombor 1 kan. Okey, ada 1. Kita letak 1. Lepas tu ada lagi 1. Kita letak 1 lagi. Lepas tu ada 1 lagi. Ada 1 lagi. Kita letak ni ada 1 yang ketiga. Kita letak 1. Lepas tu ada 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4. Lepas tu yang kelima kita ikat dia. Satu tengok 1, 2, 3, 4. Ikat dia. Maksud dia satu ikatan ni ada 5 nombor 1. Ada 5 nombor 1. Betul tak 5 nombor 1? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau nombor 2. Nombor 2 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau nombor 2 ada 6, buat macam mana? 1, 2, 3, 4, 5. Tenang. Kalau sebelah, ini ada 6 kan? Okey, kalau sebelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 daftar kat sini. Kalau 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kat sini. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Macam mana kita nak buat gundalan tu? Boleh kot. Okey ya. Okey, jadi kita nak buat jadual kekerapan, kita buat macam ni lah. Sini bilangan anak 0, 1, 2, 3, 4. Awak tengok kat sini yang paling minimum sekali 0. Yang paling maksimum sekali 4. Okey. Nombor dia 4 paling maksimum, jadi awak tengok sini. Sini 0. Paling maksimum sekali 4. Okey, lepas tu awak start gundalan. Tu awak tulis kat sini. Bilangan gundalan ni yang kita duk kira ni, yang 5, 6, 11, 8 ni. Ini kita katakan kekerapan. Okey? Kekerapan. Maksud dia ada 4 kosong kat sini. Ada 5, 1. Ada 6, 2. Ada 3, 3. Ada 2, 4. Okey, jadi jumlah dia mesti 20. Kenapa jumlah 20? Sebab ada 20 keluarga. Ada 20 data. Jadi kekerapan ni menunjukkan bilangan data. Okey? Faham tak? Kekerapan menunjukkan bilangan data. Ada siapa nak tanya setakat ni? Ada kot. Tapi orang lain tak tahu. Orang lain ada tak? Ada siapa angkat tangan tak? Tak ada ah? Semua faham ah? Kau semua tidur lah. Entah ada kelak gimmick tu. Ada. Kalau saya teruskan boleh? Sebab benda ni ulang kaji masa darjah 6. Darjah 6 dah belajar dah. Jadi ulang kaji balik je. Okey? Okey. Seterusnya latihan. Ini tak perlu buat. Kita buat dalam sini saja. Okey? Okey, bila kita tengok latih diri, klasifikasikan data yang berikut kepada kategori ya. 12.1A ni nak bincang je, tak payah buat lah. Tak payahlah, tak mau. Saya tak mau buang masa. Okey, sebab banyak lagi tajuk kita tak belajar kan. Dan saya nak bagi tajuk ni cepat-cepat. Tajuk yang dah belajar cepat sikit lah. Ulang kaji sikit ya.
Okey, kategori data kategori dengan data numerik. Tadi kita dah buat kan? Apa contoh-contoh tadi data kategori, data numerik ni nombor-nombor kan? Nama numerik tu adalah daripada nombor, number. Okey. A. Bilangan stem yang dikumpul oleh setiap murid. Okey, saya dah sebut dah tadi kalau ada je bilangan, ia data apa? Data kategori. Data numerik. Numerik. Data numerik. Saya buat di N lah. Ini data numerik. DM. Ini data kategori. Okey. Okey, masa penggunaan internet. PN. Numerik. Okey. Okey, kebolehan bermain bola sepak takraw. Kebolehan Kategori. kategori. Kebolehan tu maksudnya cekap, tak cekap, baru bermula, tak pandai tu. Kita tak boleh ukur kebolehan tu dalam bentuk nombor kan. Okey, warna kereta. DK. Data kategori. Okey. Panjang cacing tanah. Panjang cacing tanah. Apa? Kategori. Hash. Panjang. Panjang. Panjang kita Bukan ukur bukan dengan perkataan. Bukan perkataan. Pendek panjang. panjang dan pendek ya. Panjang kita ukur tak? Oh, nak kena ukur ni. Panjang pendek. Numerik. Panjang numerik lah. 2 cm, 3 cm. Tu dalam bentuk nombor. Okey, bilangan pelancong. Bilangan ni, perkataan bilangan ni menunjukkan Numerik. yes, data numerik. Okey, bahasa bertutur di rumah. Ada DK. bahasa 1, bahasa 2, bahasa 3. Banyak. Data kategori. Bahasa apa AB kat rumah? Lorak Kedah. Tu lorak ke bahasa? Ada Itu apa bukan bahasa. bahasa Urdu? Bukan Urdu tak bahasa. bahasa Urdu? Bahasa benda tu. Bahasa Urdu tu bahasa negeri mana? Negara mana? Sorry. Negara Urdu. Bangladesh. Boleh. Pakistan. Urdu Pakistan. Pakistan. Dekat tu. Dekat. Saya nak cakap Hindustan tu kan. Itu. Itu bahasa Hindustan tu Urdu lah. Ala-ala Urdu lah. Jadi pendapatan last kali ni pendapatan tahunan. PN. Data numerik. Okay. Boleh lah. Ini senang je. Okey, data berikut menunjukkan saiz kemejati yang dipakai oleh murid tingkatan 1. Organisasikan dengan membina jadual kekerapan. Okey, sekejap. Saya tak pokok ni. Cikgu. Ya. Kalau nak buat jadual kekerapan tu kena buat gundalan sekali tak? Kena lah. Tapi Okey. gundalan tu, okey, nak abang tu gundalan tu, dia tak berapa nak, orang kata apa, penting sangat lah. Kalau kita dah pandai Jadi nak tak wajib elak, lah. tak wajib. Tapi kalau awak ni yang baru belajar ni, awak buat lah. Okay? Okay, kita buat jadual dulu ah. Kita buat jadual. Okay. Mula-mula huduhnya lah saya tak ada guna pembaris. Okay. Kat Sinun ni saiz. Saiz tu apa dia? Kita start dengan saiz apa? S dulu kan? L. L. S. Aduh, huduhnya saya punya ni. Sekejap. Saya bagi uduh. Tak ada pembaris. Okay. Tuan J nampak macam tu dah yo. Okay. Dia M faham. lepas S. Lepas S.
M. Lepas M, L. L. Lepas L, XL. X, L. Sampai XL yang. Okay. Ni saya padam ni. Okay. Mula-mula gundalan. Gundalan ni awak nak buat. Dia kita cross kita kira macam ni. Saya ajak. Ini Saya nampak ke. S ni satu lah. Ha? Saya nampak S ada satu je. Okey, S ada satu. Satu je. Kita pangkal kat sini. S kita potong. S kita tulis satu kat sini. Ada satu je. Okey. Satu, Kemudian dua, M tiga, pula. empat, lima, Kita enam, start tujuh, macam ni. lapan, Kita sembilan, start daripada sepuluh, atas. 12. Nak senang kita start daripada atas. XL. Satu XL. Satu kat sini. Kemudian L. Awak kena buat macam ni. L. Satu sini. Kalau Lepas tu kira satu-satu dia XL. tu. Lagi pening yang tu. Saya syorkan awak buat ni. XL. Lepas tu M. Awak bubuh M sini. Lepas tu M lagi. Awak bubuh M sini. Lepas tu dekat L. Awak potong L. Awak bubuh L kat sini. Lepas tu M ni awak potong M sini. Awak bubuh kat sini. Okay. Tu L lagi. L banyaknya. Masuk M lagi. M. Oh. 4. Lepas tu M lagi. Lepas tu potong 5. M lagi. 6. Banyak M. M lagi. 7. XL. 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 4. L. L. 4. XL. 5. Potong ikat. L. 5. Lepas tu M. Tambah dia. Mana dia dah. Mana dia pen saya hilang pen. Mana pen? Sini. Mana dia M? M lagi satu. L. Mana L? Lepas tu M. Lepas tu L. Lepas tu L. M. M. L. Okey. Awak tengok ni. Tu kira. S ada Satu. 1. M ada 12. 12. L ada 9. 9. XL ada 5. 5. Betul. Jumlah dia betul tak? Jumlah Wait, ada berapa sini? Berapa? 25, 27. Betul tak? Ada 7. 27. 7. Okey, kalau awak kira kat sini betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 darab 3? Jadi 27. 7. Betul lah. Jadi pengiraan awak betul. Okey? Ini adalah kat sini kita boleh tulis jadual kegerapan. Jadual kegerapan bagi saiz kemeja tea. Ya. Saiz kemeja tea. Buat tajuk. Nampak semua huruf besar tu. Tak lah, saya tunjuk bagi nampak lawa sikit. Dia tak payah huruf besar tak apa. Okey? Okey. Boleh? Faham? Boleh. Okey. Okey. Okey, seterusnya bagaimana anda nak wakilkan data? Membina perwakilan data. Kita ada 1 carta palang.
Ni carta palang ni. Carta palang ni awak belajar sekolah rendah. Ah, Okey. Menggunakan palang. Contoh dia mana? Ini carta palang. Okey. Ini carta palang. Ini dia ada dua jenis. Mengufuk, mencancang. Ini mencancang, ini mengufuk. Okey. Ini mencancang. Cancang tu maksud dia straight. Kita pacak dia kan. Ha, ini cancang. Ufuk ni macam garisan ufuk timur. Ha, ini melintang. Melintang ni adalah mengufuk. Okey, ini adalah carta palang. Okey. Yang penting yang nak ada tajuk. Tajuk ni penting. Ni penting. Ni maklumat palang ni, yang ni pun penting. Ini penting. Yang kedua, seperti yang bawah ni, yang ketiga, tu penting. Tiga benda tu penting. Okey, ingat carta palang dia tak boleh rapat. Macam tadi saya tunjuk yang carta apa yang COVID-19 tu rapat-rapat je kan. Itu lain. Dia kategori nak bagi cantik dia boleh lah buat macam tu. Tapi kalau ikutkan carta palang, dia tidak boleh rapat. Dia kena ada selang. Wajib ada selang. Okey, itu adalah carta palang. Label tu penting. Ini tajuk kena ada. Label ni kena ada. Label bawah tu kena ada. Wajib. Okey. Nombor ni ikut soalan dia nak macam mana. Okay, nombor tepi ni. Okey. Itu awak kena ingat. Itu wajib. Okey. Satu. Lagi ni. Ini yang penting ni. Kadang-kadang dalam buku teks kan ada tips Bistari ni. Ni sebenarnya adalah tips yang sangat penting untuk peperiksaan. Okey. Dia kata lebar setiap palang mesti seragam. Faham tak seragam tu apa? Seragam tu maksud dia setiap saiz palang ni mesti sama. Kalau awak lukis pakai kotak ni, okey, setiap kotak, setiap palang tu mesti saiz yang sama, kotak yang sama. Okey, itu wajib. Oh, kena itu Okay. kong? Yes, dia kena saiz yang sama. Ini semua saiz yang sama. Okey, itu kata seragam. Okey, ruang antara dua palang. Ruang antara dua palang ni, ruang ni. Kong. Ya. Macam mana nak bagi seragam betul-betul kang? Bukannya. Ya. Kita guna kertas graf kan. Bila lukis tu dia ada kotak. Jadi awak guna kotak yang betul lah. Okay. Kita guna kotak yang betul. Saiz yang sama. Okay. Apa ni ruang antara palang ni pun mesti sama. Okay. Tak boleh lagi yang ni selang satu kotak. Tu selang dua kotak. Tak boleh. Dia mesti sama. Lagi satu dia kena start jauh daripada part CY ni. Ni kan part CY. Ni part CY. Dia kena duduk jauh sikit daripada part CY tu. Okay. Kalau sini awak selang satu kotak, yang lain kena selang satu kotak. Kalau sini selang dua kotak, yang lain kena selang dua kotak. Kotak. Okay, faham ah? Ini penting ni. Ini kena seragam juga. Ini penting ni. Bila saya kata penting tu ambil lah. Ni katalah macam saya duk periksa hotel kan. Budak buat carta palang. Cantik dah. Dengan warnanya cantik. Apa semua tulisannya cantik. Tapi dia start dengan sini. Dia start kat sini. Dia start kat sini. Contohlah saya bagi. Dia start kat sini. Dia start sini. Lepas tu dia start jauh pula. Dia start kat sini pula. Okay. Lepas tu yang lain sama. Yang lain sama.
Cantik lah dia buat. Lawa, garis lurus apa semua. Yang lain sama. Dia buat. Dia tak dapat markah penuh. Dia dapat markah untuk label satu. Dia dapat markah untuk paksi satu. Dia tak dapat markah untuk palang. Jadi markah dia 2 sahaja daripada 3. Tak dapat markah penuh. Awak kena ingat lah. Kena ingat kalau awak melukis tak elok. Kalau awak lukis tak ikut keseragaman dia, tak dapat markah. Itu memang standard pemeriksaan kertas PT3 nanti. Okey? Okey, contoh 4. Macam mana kita nak buat? Dia kata jadah berikut menunjukkan markah yang diperolehi sekumpulan murid dalam kuis sains dan matematik. Dia ada 2 kuis ni. Kuis sains, kuis matematik. Okey, dia nak kita buat carta palang 2 set data tersebut. Maksud dia kita gabung. Dalam satu carta palang ada maklumat sains dengan maklumat matematik. Okey? Okey, kita kena buat macam ni. Kita kena gabung. Lekat. Okey? Okey, untuk orang dia ada, ni saya pun ada nama kat sini. Aifan, Haris, Nora dengan Raju. Okey? Lepas tu dia tengok markah sains. Markah sains dia 30 markah. Okey, matematik dia 45. Okey, itu untuk Aifan. Okey? Lepas tu untuk Haris, untuk Nora dengan untuk Raju. Satu orang ada 2 data. Okey? Data sains, satu data kuis. Data matematik. Okey, data sains dia bubuh warna lain. Ini warna lain. Kalau dalam peperiksaan awak tak boleh bubuh warna, awak guna lorek kan. Contoh dia untuk sains awak tak lorek, untuk matematik awak lorek. Okey? Matematik awak lorek. Jadi tak perlulah guna warna, awak guna lorek kan. Okey, matematik awak lorek macam ni, sebelah ni awak kena buat label. Okey, di sini matematik kat label belah ni awak kena tunjuk. Yang lorek tu adalah matematik. Okey, kalau tak boleh ni awak bubuh titik-titik-titik. Kalau tak boleh color awak bubuh titik-titik ni. Macam Boleh lah kalau ganti sikit. boleh. Ini kategori lorekkan jugalah ni. Kalau bubuh titik-titik ni. Jadi bila awak tahu, awak bubuh simbol kat sebelah, awak buat label kat sini, awak tunjukkan bahawa kalau ada titik ni maksud dia kuis sains. Okey? Okey, tengok tajuk mesti ada. Label kiri kanan ni kena ada. Kat bawah ni kena ada. Okey? Selang, tengok dia selang. Ni dia selang ni. Apa ada selang? Semua ada selang ni. Kena seragam. Okey? Itu 2 jenis carta palang. Okey, yang kedua, carta pai. Pernah tengok dah carta pai? Pernah tengok dah carta pai? Siapa pun tak pernah tengok carta pai? Pernah. Makan pai boleh. Otak saya tengah loading ni. Otak pai. Otak pai. Carta pai ni bulatan. Bulatan. Ini kena kira. Soalan Pak Isa, tingkatan 1. Inilah. Soalan Pak Isa tingkatan 1 memang banyak akan keluar carta pai. Okey. Macam mana kita nak kira carta pai? Okey. Mula-mula kita kena tengok satu bulatan berapa darjah? 160. Ya, 360. Tengok 360. Kena ingat ni.
Okay. Satu bulatan 360. Ini memang kena set. Tanam dalam otak awak. Satu bulatan penuh 360 darjah. Okay, macam mana kita nak kira? So, tadi kita kira bilangan, dia dah bagi dah bilangan warna merah ada 9, kuning ada 12, putih 10, biru ada 5. Okay. Semua jumlah dia ialah 36. Okay. Kalau ikut pecahan, ini adalah 9 daripada 36. 9 per 36. 12. Kuning 12, 12 daripada 36. Jadi 12 per 36, 10 per 36, 5 per 36. Okey, ini pecahan. Okey, sekarang kita nak cari darjah. 9 per 36 darab 360 je. Setiap sudut tu kena kira macam ni. Mesti darab 36. Pecahan darab 360 darjah. Pecahan darab 360. Pecahan darab 360. Pecahan darab 360. Okey. Bilangan yang awak akan dapat tu, itu adalah sudut sektor yang awak kena buat. Awak boleh guna ni tak? Ni, pembaris ni. Saya ajak pakai lagi. Ada. Pro. Tapi tak tahu macam nak pakai, tak ingat. Ni sekolah rendah awak pakai kan? Ada tak cikgu matematik sekolah rendah ajak pakai? Ada? Ha. Betul ada? Ada tapi tak ingat macam nak guna. Ingat Awak lupa, boleh ingat guna. lupa. Okay, nak lukis ni, kena guna protractor. Okay, pembaris Kalau paruh saya penuh bulatan mana? ni. Ha? Kalau saya dah penuh. Apa benar? Kalau saya dah benda separuh bulat ni, tapi saya dah penuh. Saya penuh, ada penuh bulat. Bulat benar boleh pakai. Okey. Pembaris, kita panggil separuh bulat. Tak tahulah awak kalau awak faham ke tak faham. Saya protector sebenarnya. Dia separuh bulat tu. Nak guna untuk ukur setiap sudut 50 darjah. Nanti saya akan tunjuk. Okay. Tapi kita belajar apa benda dulu ah. Okay, graf garis. Satu lagi graf garis. Yang ketiga. Graf garis. Graf garis mana? Ini dia. Oh, jenduk. Okay, graf garis mesti guna pembaris. Nak lukis dia mesti guna pembaris. Macam biasa kita kena ada tajuk, ada label, kena ada label, nombor. Okey, ini maksud dia apa ni? Dia garis dia ada eok-eok sikit ujung ni. Tu tunjuk apa tu dia punya suhu tak stabil. Okey, bila awak tengok nombor kan, kosong. Oh, dia nak pendekkan, Dia nak pendekkan paksi ni. Okey, kalau ikutkan, kita kena ikut skala kan. Dia naik 2. Jenuh lah nak buat dia naik 2 sampai 37 tu nak buat paksi Y tu. Jadi sebab suhu dia ni, mana suhu dia bermula yang paling rendah sekali ialah 37.5 kan, paling rendah sekali. Okay. Jadi dia kena start dengan 37 tu. Banyak paksi kalau kita ikut daripada kosong ni. Jadi dia buat macam ni, eok-eok ni. Nampak tak eok-eok ni? Dia nak pendekkan paksi. Dia nak pendekkan. Pendekkan paksi Y.
Okay, dia pendekkan paksi Y. Sebab tu dia buat macam ni. Okay, jadi awak boleh terus naik 37.4, 37.6, 37.8, dia naik 0.2. Naik 0.2, naik 0.2, naik 0.2. Okay. Lepas tu, carta apa ni, graf garis ni kita panggil graf garis kan. Graf garis ni dia tak boleh bermula dengan kosong. Jangan mula dengan kosong. Okay. Jangan mula dengan kosong. Dia kena start dengan nombor apa yang awak start tu. Kalau start dengan 1.5, 1.5 lah ia. Okay. Kalau macam ni start pukul 1, pukul 2, pukul 3 kan. Kalau dia start pukul 5, start pukul 5 lah. Okay. Dia kena bermula daripada data yang pertama. Okay. Dia tak boleh mula dengan kosong. Ingat, jangan mula dengan kosong. Okay. Kemudian guna pembaris. Guna pembaris untuk sambung titik tersebut. Sambung titik guna pembaris. Tak boleh freehand. Freehand tu maksud dia awak tarik macam saya duk tarik tu lah. Saya guna komputer. Jadi tak ada guna pembaris. Jadi awak tak boleh tarik macam ni. Nampak dia dah tak straight. Okay, dia tak straight dah kalau saya guna freehand. Kalau guna pembaris nampak straight. Okay, kalau guna freehand memang tak straight. Okay, tak boleh ni. Tak boleh ni, kena guna pembaris. Okay. Ada siapa nak tanya soalan? Ada siapa angkat tangan ke? Tak. Okay. Okay. Dan graf yang paling, ada lagi satu. Banyaknya graf. Okay, dah habis dah kot. Okay, ada lagi sampai C. Tadi kita belajar C. D, plot titik. Okay. Ni tak tahulah awak pernah belajar ke tak. Kita menggunakan data guna titik ya. Plot titik. Plot titik macam ni. Okay. Dia tak ada paksi Y. Dia ada paksi X sahaja. Okay, biasanya plot titik ni macam dia guna data numerik saja. Dia guna masa. Masa lah paling banyak sekali orang pakai guna plot titik. Okay. Plot titik ni contoh ni macam yang ni. Dia kata masa rawatan gigi dalam minit. Okay, berapa minit? Okay. Ada 23, ada 1. Lepas tu 24, ada 1. Dia macam kita buat gundalan tadi lah. Tapi dalam bentuk titik. Okay, dia titik. Titik. Dia naik macam ni. Jadi masa 24 minit ni paling tinggi. 17 minit adalah paling rendah. Okay, masa rawatan pergian paling cepat sekali 17 minit. Paling lama sekali 25. Dan paling kerap sekali 24 minit. Okay. Boleh ya? Okay, dan seterusnya plot batang dan daun. Ini sekolah rendah belajar lah kan? Tak pernah dengar pun. Batang dan daun. Takkan tak pernah dengar. Okay, batang dan daun ni kan? Okay, batang dan daun ni macam ni. Dia kira macam ni. Tak pernah nampak. Mana dia kategori? Okay. Kita tengok contoh. Markah matematik bagi 20 orang murid. Okay, markah matematik bagi 20 orang murid. Set. Okay. 60. Okay, kita tengok. Ada batang ni adalah kategori digit puluh. Okay.
Okay, bila awak tengok ni, dia ada paling rendah sekali ialah 3. 32. Dua. Okay, paling rendah sekali 32. Katanya saya tahu kenapa dia cakap. Awak buat macam ni lah. Mula-mula buat macam ni. Okay, sini batang. Sini daun. Okay, mula-mula paling rendah saya 32 kan. Awak start dengan 3. 3, 2. Awak tak rasa. Okay, 32, 3, 2. Lepas tu, lepas 3, awak start dengan 4, 5, 6, 7. Saya pandang saya ni, saya buat elok sikit. Okay, buat kat sini. Okay. Sini batang. Sini daun. Ini rumah puluh lah kan? Rumah puluh. Start dengan 3. Sebab paling rendah sekali 3. Lepas tu 4, 5, 6, 7. Okay. Okay. Mula paling rendah sekali. 3. Okay. Tak apa, kita start daripada depan. 60. Awak ambil 6. Awak letak kosong. 56. 56. Okay. 69. 69. Okay. 32. 32. 63. 6, 3. 58. 71. 86. Oh, ada 8 kat sini. Saya tak boleh. Tengok tu dia. Nampak tak saya tindan-tindan ni? Nampak? Good. 52. Nampak. 64. 50. 67. 82. Ni sampai sini dah. 63. 75. 50. 69. 78. Dan seterusnya lah. Buat sampai awak dapat macam ni. Okay. Jadi bila dah susun dah macam ni, lepas tu awak bagi susun ikut size ikut unit lah. Macam kosong-kosong tapi biar macam ni pun tak apa. Okay. Boleh tak? Faham lah? Saya nak terangkan macam tu je untuk awak tahu je jenis-jenis graf. Sebelum saya habis kelas ni, habis dah masa kan? Okay, kita ulang balik nak jenis-jenis graf yang awak perlu tahu. Mula-mula graf carta palang. Ni carta palang. Okay, kena ingat Ini tips biasa hari ni penting. Okay, carta palang. Okay, yang kedua carta pi. Okay, yang kedua carta pi. Dia ada pengiraan dan saya rasa tingkatan 1 memang akan fokus dekat carta pi. Periksa memang ada carta pi. Kemudian graf garis. Graf garis dia mesti guna pembaris. Okey. Dia tak boleh bermula daripada kosong. Kemudian plot titik. Plot titik ni biasa guna data numerik. Okey, dia menggunakan nombor sahaja. Dia dapat C, X sahaja, tak dapat C, Y. Okey, dan last sekali ialah plot data dan plot batang dan daun. Batang dan daun ni kena buat jadual macam ni. Okey, jadual macam ni. Okey, ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Tak ada kot. Tak ada. Okey, tak ada homework hari ni. Cuma awak kena tahu ini. Awak tengok balik buku teks. Apa yang saya ajar hari ni.
Okey, tengok baca balik. Dia kena baca. Okey, tentang statistik ni dia banyaknya kena membaca. Baca untuk faham. Okey? Anik ada angkat tangan berapa ni? Anik? Nik. Dia tinggal. Anik ada nak sini? Tak Dia tinggal menyut handphone ni. Ni kalau depan mata cikgu katuk lah ni. Tak. Apa ni? Anik! Nik. Tak. Okey, tak ada. Kalau tak ada apa, saya tamatkan kelas kita hari ni. Baca balik, tak ada homework, relax. Matematik minggu ni tak ada belajar untuk teruk sangat. Okey, relax. Minggu depan kita sambung sebelum merdeka. Hari Isnin. Sebelum merdeka, ingat Isnin. Ada kelas. Maksudnya tak ada kelas? Faham? Hari Isnin ada kelas. Oh. Sebelum merdeka. 30 bilangan. Okey? Hari Selasa Okey. cuti tak? Ha? Hari Selasa cuti tak? Tanya jom. Hari Selasa cuti. Ya, hari Cuti? Selasa cuti. Rabu? Rabu tak cuti lah. Buka balik sekolah. Okey. Okey. Okey, itu je kelas kita hari ni. Okey, Terima terima kasih. kasih kelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.